ETS dari Kuala Lumpur sampai ke Padang Besar, saya adalah salah seorang yang mendapat manfaat daripada itu M40. Kita nampak bajet daripada kerajaan sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini, dia ada jaga M40. Contohnya, penolakan cukai pendapatan daripada 13 bracket 13 kepada 11, 15 kepada 13 tu banyak bantu. Saya nak cakap memang banyak bantu. Infrastruktur sebelum ni, contohnya ETS dari Kuala Lumpur sampai ke Padang Besar, saya adalah salah seorang yang mendapat manfaat daripada itu M40. Itu untuk M40 B40 sekali. So, kalau kita nak tengok menilai satu bajet, soalan dia bukan dia jaga siapa. Mestilah ada menjaga semua orang. Betul. Mesti T20 sampai B40. Yang kita patut nilai, seperti mana saya jawab dalam soalan pertama, keupayaan untuk melaksanakan kebajikan tersebut. Ada dia upaya. Adakah Malaysia ada duit untuk buat begitu? Biasanya dalam ekonomi ni dia ada dua cara untuk kerajaan. Satu, monetary policy. Monetary policy itu senang saja bagi negara bagi interest naik, OPR ke apa, turun. Contohnya Amerika, tiba-tibanya naik 300 PTS. Maksudnya orang akan keluarkan duit dari seluruh dunia, masuk dalam US sebab dia dapat faedah, dia dapat bunga yang banyak. Itu menyebabkan nilai mata wang ringgit jatuh terhadap USD. Nah, orang pun nak kata, oh kerajaan ni dia tak ada nothing to do with government sebab UK, Jepun Yen, Singapore Dollar, Chinese Yuan, semua jatuh terhadap USD dalam satu tahun ni. So, bila kita campur aduk politik dalam ekonomi ni, bila orang politik nak cakap tentang ekonomi, dia tak tahu apa-apa, semua macam porak-poranda, semua macam huru-hara. Apa yang kita sebagai rakyat patut melihat adalah, sama ada kerajaan, bajet ini ada menjaga saya atau tidak. Okay? Kalau saya betul-betul menerima manfaat daripada bantuan tertentu, maka saya bagi satu tik. Sebab dia janji, dia berupayaan untuk menepati janji tersebut, dan itu saja, tak payah risau. Tetapi kalau dia tidak dapat menepati janji itu, ataupun dia bakal merosakkan ekonomi negara pada masa hadapan tu, itulah pertimbangan kita. Selain daripada itu, memang sebagai satu kerajaan, dia kena jaga semua orang, dan sebagai pembangkang, tugas dia adalah untuk mencari kelemahan dia dan menyerang. Dan menyerang secara politik ataupun memberi cadangan yang lebih baik. Lebih baik. So, kalau kita menolak unsur-unsur politik dalam ekonomi, dia jadi boring pula. Kamu tak mau dengar, kamu tak mau tengok.